Bab at-tatawwu' fi safar. Ini bab sembahyang sunat dalam perjalanan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Bara bin Azib al-Ansari. Beliau berkata, aku telah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 18 perjalanan. Aku ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 18 perjalanan. Tidak pernah kulihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 2 rakaat apabila matahari tergelincir sebelum zuhur. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Isa bin Hafs bin Asim bin Umar bin Al-Khattab, daripada ayahnya yakni Hafs. Beliau berkata, aku telah ikut Ibnu Umar dalam satu perjalanan. Qala, Hafs berkata, Ibnu Umar menjadi imam kepada kami, melakukan sembahyang 2 rakaat, kemudian dia menghadap kami, dan dilihatnya ada beberapa orang, ada orang yang sembahyang sambil berdiri. Faqala, maka dia berkata, apa yang dilakukan oleh mereka ini? Saya pun kata, mereka bersembahyang sunat. Qala Ibnu Umar berkata, kalau aku nak bersembahyang sunat, tentu aku sempurnakan sembahyang aku. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku telah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Baginda tidak melebihkan daripada 2 rakaat, yakni tidak menambahkan sembahyangnya melebihi 2 rakaat, sehinggalah Allah azza wa jalla mengambil nyawanya, yakni sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatlah. Aku juga bersahabat mengikut Abu Bakar, dia tidak melebihkan daripada 2 rakaat sembahyang sampai Allah azza wa jalla mengambil nyawanya. Aku juga bersahabat dengan ikut, yakni Umar, bersahabat yakni maksudnya ikut Umar, falam yazid ala raka'atain, dia juga tidak melebihkan daripada 2 rakaat sehinggalah Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya. Aku ikut Uthman, dia juga tidak melebihkan daripada 2 rakaat sehingga Allah azza wa jalla mengambil nyawanya. Wa qad qala Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla telah pun berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya ada bagi kamu pada Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Bab at-tatawwu' 'ala ar-rahilah wal witr. Ini bab sembahyang sunat di atas kenderaan dan sembahyang witir, yakni di atas kenderaan. Dalam setengah-setengah nuskhahnya bab at-tatawwu' wal witr 'ala ar-rahilah, begitu. Sembahyang sunat dan sembahyang witir di atas kenderaan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Salim, daripada ayahnya yakni Abdullah bin Umar. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang sunat di atas kenderaan, ke arah mana saja ditujunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir di atas kenderaan itu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersembahyang fardu di atas kenderaannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila musafir dan dia hendak melakukan sembahyang sunat, dia akan menghadap dengan untanya ke arah kiblat, lalu bertakbir, kemudian bersembahyang, kemudian dia bersembahyang ke arah mana yang dibawa oleh kenderaannya itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa beliau berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang di atas himar sambil ataupun dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Khaybar, menuju ke arah Khaybar, boleh juga. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan aku untuk sesuatu keperluan. Qala, Jabir berkata, selepas itu aku datang ketika dia sedang bersembahyang di atas kenderaannya,
dengan menuju ke arah timur. Wasujud akhfadu minar ruku'. Isyarat sujud Nabi SAW itu lebih rendah daripada rukuknya. Babul fariḍah 'ala ar-rahilah min 'udhr. Ini bab sembahyang fardu di atas kenderaan kerana uzur. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Atha bin Abi Rabah bahawa beliau bertanya, Aisyah, adakah dibenarkan kepada perempuan bersembahyang di atas binatang kenderaan? Aisyah berkata, tidak dibenarkan kepada mereka dalam keadaan itu, sama ada dalam keadaan susah ataupun senang. Muhammad berkata, hadza fil maktubah, ini berhubung dengan sembahyang fardu. Babun mata yutimmul musafir, bab bilakah orang musafir menyempurnakan sembahyangnya, yakni mengerjakan sembahyang seperti biasa dengan cukup rakaatnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Imran bin Husain, beliau berkata, aku telah berperang, yakni ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga ikut bersama Nabi dalam pembukaan Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 18 malam, di mana baginda tidak bersembahyang kecuali 2 rakaat. Dan baginda bersabda, wahai penduduk negeri ini, wahai orang tempatan, sallu arba'an, kamu bersembahyanglah 4 rakaat, kerana kami ini orang-orang musafir. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap ataupun berada di Mekah selama 17 malam, yakni 17 hari lah. Yaqsurus salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasarkan sembahyang dalam masa itu. Ibnu Abbas berkata, orang yang berada selama 17 hari dia boleh mengqasarkan, dan orang yang berada di suatu tempat lebih daripada itu dia kena menyempurnakan sembahyangnya. Abu Daud berkata, Abbad bin Mansur berkata, diambilnya daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, yakni Ibnu Abbas berkata, aqama 19, Nabi SAW berada, yakni di Mekah selama 19 malam, sekali dengan hari-hari dia lah. Kalau kita kata 19 hari gitu, kita tak kata 19 malam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah pada tahun pembukaan Mekah selama 15, yakni 15 malam sekali dengan harinya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasarkan sembahyang pada hari-hari itu. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abdah bin Sulaiman dan Ahmad bin Khalid Al-Wahbi dan Salamah bin Fadal daripada Ibnu Ishaq juga. Mereka tidak ada menyebutkan di dalamnya Ibnu Abbas. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas lagi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 17 hari. Dalam masa itu Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, kami keluar bersama Rasulullah SAW daripada Madinah ke Mekah. Nabi SAW mengerjakan sembahyang 2 rakaat sehinggalah kami pulang ke Madinah. Kami pun berkata, kata perawi ini, hal aqamtum biha syai'an, kamu berada di sana, kamu menetap di sana jugakah? Anas berkata, kami menetap ataupun berada di sana selama 10 hari ataupun 10 malam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali, bahawa beliau apabila bermusafir, ini riwayat daripada anak cucu dia lah, riwayat daripada Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Talib daripada ayahnya. Yani Abdullah meriwayatkan daripada ayahnya Muhammad, ayahnya meriwayatkan daripada datuknya, yakni Umar. Umar itu meriwayatkan daripada Ali. Yani